Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah dengan izinnya, kurnia rahmat ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjaya menjejakkan kaki kita ke masjid pada pagi ini dalam keadaan pagi kita tidur, kita bangun daripada tidur, kita diberi kesempatan oleh Allah bangun daripada tidur itu untuk kita hadir ke masjid menunaikan perfarduan solat subuh secara berjemaah dan menggunakan amalan kewajipan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung dan kita masuk ke bab yang baru pada pagi itu, tuan-tuan. Minggu lepas kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ibadah Rasulullah lebih daripada 20 bulan di atas kepala rambut Rasulullah yang bulan tidak lebih 20 bulan. Walaupun Nabi itu umur sampai 3 tahun sebenarnya kepada Rasulullah. Dan ini tuan-tuan pada masa satu bab mencelup atau mewarna rambut. Adakah Rasulullah mencelup atau mewarna rambut dan janggutnya? Adakah dibolehkan tuan-tuan kita mencelup atau mewarna rambut, dan apa pembicaraan para ulama berkenaan hukum mencelup, mewarna rambut? Ada beberapa panduan yang boleh kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan. Antaranya satu hadis riwayat dan yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang lelakiku. Baginda bertanya kepadaku, adakah ini anakmu? Adakah ini anak engkau? Diberikan hal, maka aku menjawab, Ibu Rinsa menjawab, ya, aku bersaksi bahawa ini adalah anakku. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenayah anak ini tidak akan terbeban ke atas kamu, dan jenayah kamu tidak akan terbeban ke atasnya. Beliau itu Abu Rinsa berkata, aku telah melihat di kepada Rasulullah uban berwarna merah ataupun keterangan. Ini ada beberapa dua benda di situ, tuan-tuan. Selain kita tidak bicara pasal uban Nabi, tapi sebelumnya Abu Rinsa datang kepada Rasulullah membawa anaknya. Salah satu daripada adab yang ditunjukkan oleh para sahabat adalah membawa anak mereka untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk mengenali supaya anak mereka kenal kepada Rasulullah, kenal siapa Nabi mereka dan iman kepada Nabi mereka. Dan pengakuan yang dibuat oleh Abu Rinsa tadi, bila Nabi tanya, Ibu Kahara, ada keinginan engkau? Maka dia menjawab, na'am. Ini anakku dan aku bersaksi bahawa ini memang anakku. Lalu Rasulullah tapi sebelum dia tuan, antara zaman jahiliyah, bila disebut adat zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, hukuman atau siksa ke atas seseorang perbuatannya kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seseorang boleh dipindahkan kepada orang lain. Orang lain menolak, orang lain kena. Maknanya boleh ditutup orang lain walaupun orang tersebut
menghapuskan amalan jahiliyah tersebut. Ya Rasulullah, ada jenayah anak ini tidak terbeban ke atas kamu dan jenayah kamu tidak akan terbeban ke atasnya. Maka Rasulullah berkata bahawa kalau dosa dilakukan oleh anak Abu Musa tidak akan ditanggung oleh bapaknya Abu Musa, ataupun sebaliknya, dosa yang dilakukan oleh Abu Musa tidak ditanggung oleh anaknya. Maka secara tidak langsung Rasulullah menyanggah perbuatan amalan jahiliyah sebelum itu yang membolehkan, yang menyatakan bahawa kesalahan jenayah boleh dipindahkan kepada orang lain. Tapi dalam Islam maka tidak boleh sampai orang yang menanggung. Seakan orang yang menanggung. Kecuali memang kesalahan dilakukan oleh orang tersebut, ataupun tanggungjawab tidak dilaksanakan oleh orang tersebut sebagai korban, maka dosa atas apa yang dilakukan ataupun tanggungjawab tidak dilaksanakan oleh orang tersebut. Dan perkara kedua yang dinyatakan oleh Abu Musa dalam hadis itu, yang ada bahawa Nabi ra'aitu syaiban ahmar, yang ada bahawa Nabi itu merah atau kepirangan, tersebut kepirangan. Dan itu bahawa yang ada di atas kepala Rasulullah, rambut Rasulullah, ada rambut yang berwarna merah ataupun kepirangan, yang disebut oleh para ulama warna rambut Nabi yang merah ataupun kepirangan tersebut berbuat dua kemungkinan. Sama ada memang diciduk dengan inai, atau mungkin semula jadi kerana rambut tersebut mula berubah. Sebelum rambut jadi hitam, rambut asal hitam nak pakai warna putih, di antaranya yang berwarna kepirangan berubah. Hanya berubah jadi putih. Daripada hitam berubah jadi merah ataupun kepirangan, lalu dia jadi kepada putih. Hanya dua kemungkinan yang dibahas oleh ulama. Tapi dalam hadis lain dia menyatakan, disebut bahawa memang Rasulullah ada mencucuk rambutnya, ada berinai, ada mewarnakan rambutnya. Disebut dalam satu hadis tentang Utsman bin Mawham qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal haraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Diriwayatkan dari Utsman bin Mawhib. Utsman bin Mawhib menceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya. Abu Hurairah seorang sahabat yang rapat dengan Rasulullah, walaupun panjang masa dengan Rasulullah, yang ahli Islam, tapi disebabkan rapat dengan Rasulullah, maka dia banyak mengetahui tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia tanya tentang Nabi, adakah Rasulullah mencelup rambutnya, mencelup janggutnya? Maka Abu Hurairah jawab, na'am, ya. Terisahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengingatkan rambutnya atau mencelup rambutnya berbuat. Inai disebut dalam inai yang mencelup janggut ataupun rambut Rasulullah menggunakan salah satu iaitu unsur yang digunakan adalah inai. Inai bukan asing bagi kita, bagi masyarakat kita. Inai salah satu yang dilakukan menggunakan tujuan untuk perkahwinan, nak menginaikan tangan untuk wanita, kan? Inai tangannya untuk tujuan perkahwinan. Inai itu berwarna kemerahan, tapi ada satu lagi hitam, yang berwarna hitam kemerahan, merah kapah, merah kehitaman. Tapi menurut para ulama, Rasulullah bukan sentiasa mencelup rambutnya. Rasulullah bukan menjadi tanggal. Rasulullah
bukanlah sentiasa mencelup rambut ataupun mencelup janggutnya. Dalam kebanyakan masa, tuan-tuan, Rasulullah hanya membiarkan sahaja uban di kepalanya dengan jumlah, dan janggut dengan ubannya, dengan jumlah ubannya sekitar dalam 20 helai saja. Dalam kebanyakan masa, maka Rasulullah membiarkannya dalam keadaan putih saja. Tapi ada kalanya yang disebut oleh para ulama bahawa Rasulullah mencelup ataupun menginaikan rambut ataupun janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok kita dapat nangga galakan, tuan-tuan, kepada orang yang mempunyai rambut dan janggut yang telah beruban untuk mencelup ataupun menginaikan ubannya, kerana ia pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bila Nabi buat, ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat ia boleh dilakukan oleh umatnya. Bahkan bukan sahaja dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi mengesyorkan, Nabi nyuruh untuk kita menginaikan rambut kita. Cuma dalam masyarakat kita jarang kan untuk nak menginaikan rambut. Inai tu biasa orang pakai untuk tangan aja kahwin. Tapi sebenarnya boleh. Cuma barangkali budaya masyarakat kita jarang nak menginaikan rambutnya. Sebab Nabi SAW pernah juga sebut, innal yahuda wan nasara la yasbaghun fakhalifuhum. Nabi sebut sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mencelup, iaitu tidak mengubah warna rambut mereka, uban mereka, maka hendaklah kamu berbeza daripada mereka. Maka Nabi sebut orang Yahudi, orang Nasrani tidak mencelup ataupun menginaikan rambut mereka, rambut yang beruban. Maka Nabi suruh untuk membezakan di antara orang Yahudi dengan orang Nasrani. Dalam satu hadis lain juga, tuan-tuan, disebutkan tentang inai tersebut, mencelup tersebut, mencelup rambut tersebut, daripada Anas bin Malik. Anas radhiyallahu an katanya, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahduba. Aku telah melihat rambut Rasulullah dalam keadaan dicelup dengan inai ataupun khatam. Anas tu pun merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, yang berkhidmat dengan Nabi lebih kurang dalam 10 tahun kan. Anas masih muda belia, remaja, berkhidmat dengan Rasulullah, makanya rapat dengan Nabi. Bila rapat tu dia tahulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu hadis lain juga disebut oleh diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan, aku pernah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam simpanan Anas bin Malik radhiyallahu an dalam keadaan dicelup. Salah satu yang dilakukan oleh para sahabat, tuan-tuan, termasuklah menyimpan rambut Nabi. Kan rambut Nabi yang jatuh ya, disimpan. Yang salah seorang yang menyimpan rambut Nabi adalah Anas bin Malik. Yang disimpan oleh Anas bin Malik tu rambut Nabi dalam keadaan yang bukan warna hitam. Bukan warna hitam, tapi warna yang dilihat diinaikan. Merah, warna merah rambut tersebut yang diinaikan. Nak nyebut bahawa kedua-dua hadis tersebut menyatakan memang Rasulullah pernah menginaikan rambut baginda, pernah mencelup rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam minggu lepas kan, satu hadis yang menyebut daripada Anas bin Malik juga nyamadah, seolah-olahnya menafikan Rasulullah pernah mencelup rambutnya, telah mencelup uban. Hadis yang minggu lepas kita sebut tentang nyamadah rambut Nabi itu si nampak ubannya, seolah-olah si perlu diinaikan rambutnya, tidak perlu dicelup rambut baginda. Tapi dalam hadis lain riwayat Anas juga
memang madah rambut Rasulullah tu diinaikan. Cuma untuk menyelarikan hadis tersebut tuan-tuan, yang disebut bahawa Rasulullah tidak menafikan Rasulullah menginaikan rambutnya, sebab keadaan tersebut mungkin para sahabat melihat memang rambut Nabi tidak diinaikan, memang dalam keadaan biasa saja. Tapi dalam keadaan yang lain tuan-tuan, yang ditunjukkan, yang dilihat oleh para sahabat yang lain bahawa Nabi, rambut Nabi berwarna merah ataupun keperangan, ya, memang ketika rambut Nabi dicelup, diinaikan. Tapi perbuatan mencelup rambut tu, menginaikan rambut tu, bukan kekerapan Nabi buat, bukan menjadi perbuatan yang sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat jarang dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi buat, melakukannya sekadar untuk memberitahu, selain daripada Nabi sebut boleh menginaikan rambut, mencelup rambut tu, tapi Nabi turut lakukannya. Tapi bukan keadaan yang selalu, sekadar untuk memberitahu bahawa perbuatan itu harus pada sisi syarak, dibolehkan dalam hukum Islam tuan-tuan. Dalam keadaan lain, dua situasi berbeza. Kadang-kadang para sahabat madah rambut Nabi tu perlu diinaikan, dicelup. Tapi dalam keadaan lain, para sahabat menceritakan rambut Nabi tu memang dicelup. So dua keadaan yang berbeza, ya, nak menunjukkan bahawa Nabi pernah mencelup rambutnya, tapi dalam keadaan yang biasa Rasulullah tidak mencelup rambutnya. Jarang sebenarnya Nabi mencelup rambutnya ataupun menginaikan rambutnya tuan-tuan. Dalam satu hadis lain juga, isteri Rasulullah Ummu Salamah radhiyallahu anha ni ada juga nyimpan rambut Nabi. Seorang sahabat, Utsman bin Mauhib, menceritakan, dakhaltu ala Ummi Salamah fa akhrajat ilaina sya'ran min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahduban. Aku pernah masuk bertemu dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin. Lalu ia mengeluarkan kepada kami selai rambut Nabi yang dicelup, yang diwarnakan. Isteri Nabi pun ada nyimpan rambut Nabi. Ada nyimpan rambut Nabi yang dilihat oleh para sahabat adalah rambut yang bukan berwarna hitam, tapi rambut yang berwarna merah ataupun keperangan tadi, yang dilihat adalah kerana dicelup ataupun diwarnakan dengan inai tuan-tuan. Apa bahan pencelup yang boleh digunakan? Bila dibolehkan untuk kita nak mencelup rambut ataupun mewarnakan rambut, apakah bahan terbaik untuk mencelup rambut tersebut tuan-tuan? Dalam hadis memberi panduan kepada kita, diriwayatkan daripada Al-Jahdamah, isteri Bashir bin Isteri Bashir radhiyallahu an menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya sambil mengibas rambutnya, di mana baginda baru lepas mandi, dan di kepala baginda kelihatan lumuran lebat daripada daun inai. So para sahabat melihat Rasulullah mewarnakan rambutnya dengan menggunakan daun inai. Selepas Rasulullah keluar daripada rumah, mengibas rambutnya lah. Para sahabat nangga masih kelihatan lumuran daun inai pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat di situ Nabi menggunakan inai, daun inai untuk mewarnakan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Daun inai yang digunakan, ya pun si asing daun inai bagi kita kan memang dah dijual dalam bentuk serbuk inai tersebut tuan-tuan. So apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis-hadis tadi tuan-tuan? Kita nak madah bahawa memang Rasulullah pernah mencelup rambut dan janggutnya. Ya, dasarnya.
kan Nabi pernah mencelup rambut dan janggutnya, janggut ataupun rambutnya yang berwarna putih, uban yang berwarna putih ya, dicelup dengan warna merah, menggunakan inai. Tapi ia bukan perbuatan yang sentiasa dilakukan oleh Nabi. Sebab bila kita sebut inai, taknya boleh hilang warna kan. Bila diinai rambut tersebut dengan warna putih, lama kelamaan warna inai hilang dan ia kembali kepada warna asal yang warna putih tadi kan. Kemudian bila rambut Nabi diinaikan setelah dicelup ataupun diwarnakan menjadi warna merah atau perang, sebab Nabi ketika Nabi mencelupnya menggunakan inai atau khatam. Dan ada ketika juga tuan-tuan disebut bahawa Rasulullah mencelup dengan waras ataupun za'faran. Za'faran untuk pencelup daripada tumbuhan yang berwarna kuning. Za'faran, warna kuning. Ia pun pernah diriwayatkan juga. Dan Rasulullah mengesyorkan, bila Nabi buat, Nabi sebut tuan-tuan, Nabi buat, maka Nabi mengesyorkan bagi orang-orang yang banyak uban di rambut dan janggutnya boleh mencelup rambutnya. Siapa ada uban boleh nak menukar warna lain selain daripada putih. Saya ada masalah, boleh. Cuma kadang dalam masyarakat kita jelas biasa, terutama lelaki lah, biasa kita nanggan mencelup rambut tu orang muda-muda ataupun tujuan nak bergaya nak lain lah. Tapi boleh mencelup rambut kita dengan menggunakan bahan-bahan yang dibolehkan tuan-tuan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah dijauhi daripada mencelup dengan warna hitam. Rambut kita dah putih, kemudian dicelup dengan warna hitam. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang. Pencelup yang terbaik, perwarna yang terbaik adalah yang sebaiknya adalah sufrah, yang diambil daripada yang warna kuning, yang dihasilkan daripada za'faran. Za'faran tu sejenis bunga yang stigma bunga yang mahal, za'faran tu. Yang paling baiklah dengan menggunakan za'faran dan diikuti dengan campuran inai dan khatam. Campuran inai dan khatam tu yang menghasilkan warna merah pekat, warna merah kehitaman, merah kehitaman, campur dua-dua inai dan khatam. Ataupun yang ketiganya sama ada menggunakan inai saja ataupun khatam sahaja. Dari sudut kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada hukum tadi mewarnakan rambut ni. Apa hukum tuan-tuan mun kita mewarnakan rambut yang si beruban? Dalam konteks Nabi tadi, Rasulullah mewarnakan rambutnya yang putih, yang beruban. Tapi adakah dibolehkan kita mewarnakan rambut yang tidak beruban? Dalam kesimpulan hadis yang kita sebut tadi, Rasulullah mengesyorkan orang-orang yang banyak uban di rambut dan di janggutnya agar mencelup, mewarnakan rambutnya. Tapi apa hukum bagi orang yang sebaliknya yang tidak beruban tuan-tuan? Asalnya rambut warna hitam, kemudian diwarnakan kepada merah, kuning ataupun sebagainya. Berdasarkan fatwa ulama tuan-tuan, perbahasan para ulama menyatakan bahawa mewarnakan rambut dengan warna apa sekalipun selain daripada warna hitam adalah harus boleh. Mewarnakan rambut dengan warna yang selain daripada hitam maka diharuskan kerana tiada dalil syarak yang melarangnya. Namun keharusan itu tuan-tuan, kita nanggah juga harus terikat dengan syarat-syarat umum bagi hiasan dan solekan. Sebab bila kita menyebut rambut tu merupakan perhiasan bagi seseorang, menambah keelokan pada seseorang bila kita ada rambut kan. Dan bila nak mewarnakan rambut ataupun nak mencelup rambut ia merupakan dalam bab perhiasan ataupun solekan bagi seseorang. Kalau nak mewarnakan rambut selain daripada warna hitam tuan-tuan,
warna kuning ke, warna merah ke, warna selain daripada hitam lah. Pertamanya, syaratnya tidak berupa meniru kepada golongan kafir dan fasik. Kita si meniru budaya-budaya daripada golongan kafir dan fasik yang bertentangan dengan Islam, yang bangkalinya mewarnakan rambutnya kerana tujuan-tujuan lain, kerana tujuan sembahan ke apakah dan sebagainya lain. Keduanya tidak menyerupai kaum bukan sejenis, yang ini tidak menyerupai perempuan, ataupun yang perempuan tidak menyerupai lelaki. Untuk bab inai pada tangan, tuan-tuan, inai tu pada tangan tu untuk perempuan aja, lelaki si perlu. Ada juga kadang kita nangga kahwin, bila kahwin tu lelaki diinaikan dengan 3 jari kan. Sebenarnya lelaki tu sibuh je berinai pada tangan. Jangan untuk kahwin pun si perlu berinai pada tangan. Untuk perempuan je berinai pada tangannya. Yang boleh lelaki inai rambutnya lah. Menginaikan rambutnya, mengubah warna rambutnya boleh selain daripada warna hitam tersebut. Kemudian syarat ketiga adalah uruf. Kaum muslimin tidak memandangnya sebagai suatu amalan yang buruk dan keji. Uruf, adat satu-satu tempat yang kadang-kadang melihat rambut, mewarnakan rambut tu agak pelik. Agak pelik. Macam kita situ lah kan. Orang tua kita jarang mewarnakan rambut, tapi sik juga menjadi, tapi ada saya ada nangga juga. Saya ada masalah kan. Ada kita nangga orang tua yang mewarnakan janggutnya ataupun rambutnya, kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi si menyeluruh keadaan tersebut, kita melihat amalan tersebut dilakukan oleh orang kita untuk mencelup rambutnya yang berwarna hitam dengan warna lain, ataupun yang beruban dicelup dengan warna lain. Tapi larangan mencelup dengan warna hitam tu memang disebutlah hadis Nabi, tuan-tuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan Abu Kuhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, pada hari pembukaan kota Mekah telah dibawa kepada Nabi. Ketika itu kepala dan janggutnya dipenuhi dengan uban putih. Bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ketika pembukaan kota Mekah dibawa kepada Rasulullah, yang ketika Rasulullah melihat rambut di kepalanya putih saja, dengan janggutnya putih, dipenuhi dengan uban. Lantas Rasulullah menyebut kepada para sahabatnya, ubah, ghayyiru hadza bisyai wajtanibus sauda wajtanibus sawad. Ubahlah, yakni uban ini di rambutnya dan di janggutnya dengan sesuatu pencelup, dan jauhi daripada warna hitam. Nabi sarankan Abu Kuhafah tadi mencelup rambutnya yang berwarna putih, janggutnya yang warna putih, ubah kepada warna lain, tapi jauhi warna hitam. Jelas dalam hadisnya nak nyebut bahawa Nabi melarang mencelup menggunakan berwarna hitam. Tapi ada juga, tuan-tuan, sebahagian ulama menghukumkan kalau nak mencelup warna hitam tu makruh aja. Ada juga para ulama yang menyebut demikian, menyatakan makruh sahaja kalau dicelup dengan warna hitam. Terutama barangkali bagi anak remaja, anak nyagik muda. Tapi dah beruban penuh dah rambut di kepala, baru tingkatan 1 putih je rambutnya, disebabkan oleh faktor-faktor genetik dan sebagainya barangkali. Tapi Imam An-Nawawi menegaskan apa? Pandangan muktabar, mukhtar, yang terpilih adalah haram dengan berdalilkan hadis yang kita sebut tadi, tuan-tuan. Inilah mazhab kami, mazhab Syafi'i yang ada. Lebih jelas menurut mazhab Syafi'i,
mencelup uban dengan warna selain daripada hitam, seperti mencelup rambut yang selain daripada warna hitam, yang kita sebut boleh tadi warna merah ataupun warna kuning daripada za'faran, warna merah daripada warna inai, ataupun khatam tadi dengan warna merah yang gelap, adalah sunat katanya. Mencelup uban dengan warna selain daripada hitam adalah sunat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dua-dua boleh, lelaki atau perempuan. Adapun warna hitam adalah haram, kecuali katanya apa, bagi lelaki ketika jihad, jika ia perlu dilakukan bagi menggerunkan musuh, untuk strategi kepada peperangan. Kalau tenteranya semua warna putih rambutnya, kan nampak malam hari, nampaklah warna putih rambutnya. Dibolehkan untuk menghitamkan rambut para tentera tadi, sebagai satu strategi untuk menggerunkan musuhnya dan untuk strategi peperangan lah. Bahan yang kita sebut tadi tuan-tuan, yang terbaik adalah yang disyorkan oleh Rasulullah, inai dengan khatam kan. Inai tu daripada daun inai lah, ataupun khatam tadi. Khatam tuanya tumbuhan juga, sejenis tumbuhan daripada Yaman yang dihasilkan untuk menghasilkan pencelup yang berwarna hitam kemerahan. Tu khatam tu lebih pekat warnanya. Kalau inai kita sebut merah, tapi khatam tunya hitam kemerahan. Tapi inai menghasilkan berwarna merah. Tapi kalau dicampur di antara inai dengan khatam, yang akan menghasilkan warna di antara hitam dan merah. Maknanya seolah-olahnya merah yang pekat, merah yang gelap, merah yang gelap. Boleh dicampur dua-dua ya, untuk dicelup pada rambut tersebut tuan-tuan. Tapi yang sebelum, kalau kita ada pilihan lain, boleh menggunakan za'faran, sufrah, iaitu pencelup warna kuning daripada za'faran atau seumpamanya. Tapi jangan guna celup kuning di rumah kita ya. Kan ada nak pakai sidak mula kuih dan sebagainya. Za'faran daripada tumbuhan, bunga tumbuhan, hanya berwarna kuning. Yang terbaiklah pertamanya, pernah sahabat Rasulullah lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula seorang sahabat datang kepada Nabi, lalu di hadapan Nabi dengan rambutnya berwarna merah, diinaikan dengan warna merah. Maka Rasulullah sebut apa? Alangkah eloknya ini. Kemudian ada lagi orang lain lalu di hadapan Rasulullah yang rambut dan janggutnya diinai menggunakan khatam, dicampur dengan inai dan khatam. Maka Rasulullah sebut ini lebih baik daripada tadi, lebih elok daripada tadi. Kemudian selepasnya lagi tuan-tuan, ada lagi lelaki lain lalu di hadapan Rasulullah, dengan janggut dan rambutnya diinai atau dicelup dengan sufrah, pencelup kuning, daripada za'faran tadi. Maka Rasulullah, ini lebih baik daripada semua tadi. Pilihan pertama, kalau yang terbaik adalah menggunakan sufrah, daripada warna za'faran, warna kuning. Keduanya dicampurkan di antara inai dengan khatam yang menghasilkan warna merah gelap, merah kehitaman. Ataupun ketiganya, sama ada menggunakan inai ataupun khatam saja. Yang keharusan untuk menggunakan pencelup-pencelup warna tersebut tuan-tuan. Ada pun kadang-kadang yang dijual di pasaran tuan-tuan, dye, dye permanent ataupun yang lainnya. Kita bimbang kalau dye yang bukan daripada unsur khatam ataupun unsur inai ataupun za'faran ya tuan-tuan, yang ia serap dengan air kan, masuk wuduk ataupun mandi adas dan sebagainya. Hati-hati kan. Bagus kita ambil yang telah disebut oleh Nabi tu lah,
sama ada menggunakan inai ataupun khatam ataupun daripada sufrah, pencelup warna kuning, za'faran, yang boleh digunakan untuk mencelup rambut. Diharuskan untuk kita mencelup rambut dengan warna lain selain daripada warna hitam, tuan-tuan. Dibolehkan dengan tujuan tersebut. Okey. Sama ada lelaki atau perempuan lah, boleh mencelup rambut ataupun janggut kita menggunakan pencelup-pencelup yang dibenarkan. Kalau kita sebut za'faran, inai atau khatam, ya unsur-unsur semula jadi kan daripada tumbuhan yang kalau digunakan menyesiakan kekal lama, hanya akan hilang lama kelamaan daripada janggut ataupun rambut kita, dan ia serap air masuk wuduk. Saya ada masalah ketika nak ambil wuduk ataupun ketika mandi hadas. Yang kadang-kadang yang dijual di pasaran, yang kita dye yang permanen, ya, kita bimbang ke kehalalannya dan unsur-unsur yang digunakan dalam dye tersebut, dan sebagainya. Yang terbaiknya ambil yang telah disebutkan ataupun yang memang ada disahkan oleh halal oleh pihak berkuasa. Okey, so bolehlah tuan-tuan bagi yang berhajat nama inaikan rambut, boleh. Nya set hal yang beruban ke sip beruban boleh, harus juga walaupun kita sip beruban. Cukur habis. Cukur. Kita dah bincang juga sebelum tu, boleh mencukur rambut. Kan Saidina Ali kan sentiasa memendekkan rambutnya. Memendekkan rambutnya disebabkan kan ada satu hadis Nabi yang orang yang sempurna mandi hadasnya, sebabnya bimbang bilanya mandi hadas si kena keseluruhan rambutnya. Sebab Saidina Ali sentiasa memendekkan rambutnya, sentiasa menipiskan rambutnya. Disebabkan perkara boleh, tidak ada masalah bagi orang yang nak menggondolkan rambutnya. Yang kadang-kadang kalau orang dah mulai rambutnya sedah nak botak, nak kadang-kadang bertumpuk-tumpuk rambutnya, bertumpuk-tumpuk, kedap bonsai kadang, contohlah, kedap bonsai kadang. So nya ambil jalan digondol semuanya. Saya harus boleh. Cuma jangan diikut budaya-budaya fashion rambut yang pelik-pelik lah kan. Rambut yang pelik-pelik dipolahnya tumpuk tengah aja, nak lain dicukurnya, ataupun dipolah macam tojen. Ya, mengikut budaya dan adat agama lain ataupun budaya orang lain kan, orang kafir, maka ya si perlu ikutlah. Okey. Ya, saya rasa itu saja tuan-tuan untuk pagi ini. Mudahan dengan sedikit pencerahan berkenaan dengan hukum mewarna atau mencelup rambut dan janggut tu, menjadikan kita faham apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang boleh kita buat. Bila ia dibolehkan, maka diharuskan untuk kita lakukan. Kalau nak buat, saya ada masalah, silakan. Tapi takut bimbang juga, takut bini heran kan. Buang terbiat orang tua tu. Adalah benda nak dinayanya tu, nak bergaya dah tu, ubah rambutnya warna jadi warna kuning, warna merah, lain dah fashionnya. Neh, cik. Tojen ya. Ya jangan ya pelik fashion tojen. Tak ada tegak tengah aja. Kan? Okey, saya ajak mohon maaf atas segala keterlanjuran, kekurangan terkasar bahasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.